Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Dulia Maha Mulia Perdana Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haji Salihah binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam akan berangkat ke Republik Singapura bagi mengadakan keberangkatan negara ke Republik tersebut bermula 24 hingga 25 Ogos 2022. Keberangkatan negara ke bawah Dulia Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura adalah atas undangan Puan Yang Terutama Halimah Yaakob, Presiden Republik Singapura, dalam mempereratkan lagi hubungan dua hala kedua buah negara. Semasa keberangkatan negara tersebut, ke bawah Dulia Maha Mulia juga dijangka berangkat menghadiri kunjungan muhibah bersama Puan Yang Terutama Presiden Republik Singapura serta majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura mempunyai hubungan yang akrab dan unik melalui persahabatan istimewa antara almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin dan mendiang Datuk Lail Utama Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Republik Singapura. Kedua buah negara mempunyai kerjasama yang strategik dan kokoh dalam pelbagai bidang termasuk perjanjian kebolehtukaran mata wang, pertahanan, kesihatan, pendidikan serta perdagangan dan pelaburan. Status harian normal baharu COVID-19. Dua kes dalam kategori 4 itu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 408 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 82.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 55.7%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 76.4%. Sektor bukan minyak dan gas mencatat peningkatan sebanyak 1%, manakala sektor minyak dan gas menurun 9% pada suku pertama tahun 2022. Penurunan sektor minyak dan gas mengakibatkan pertumbuhan yang negatif kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK negara Brunei Darussalam pada suku pertama tahun 2022 sebanyak 4.2% berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan penurunan dalam sektor minyak dan gas adalah disebabkan oleh penurunan pengeluaran minyak mentah dan gas asli yang disebabkan oleh aktiviti-aktiviti penyelenggaraan dan pemulihan. Sementara itu, sektor bukan minyak dan gas terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan peningkatan aktiviti hiliran berikutan kenaikan pengeluaran produk petroleum termasuk diesel dan RON 92 dan juga pengeluaran baharu produk kimia khususnya baja urea. Subsektor perdagangan borong dan runcit terus menunjukkan pertumbuhan terutamanya didorong oleh peningkatan pada aktiviti borong termasuk peralatan perubatan, makanan dan minuman. Perkembangan yang positif ini juga adalah didokong oleh peningkatan permintaan domestik yang sebahagiannya disebabkan oleh kelonggaran sekatan domestik dan sempadan. Subsektor pengangkutan juga meningkat terutamanya disumbangkan oleh peningkatan pada aktiviti pengangkutan air dan pengangkutan udara selaras dengan peningkatan jumlah penumpang udara. Pengurangan langkah-langkah pencegahan wabak COVID-19 dan kelonggaran sekatan sempadan menyebabkan peningkatan aktiviti perjalanan yang menyumbang kepada pertumbuhan sektor perhotelan. Sektor pertanian, perhutanan dan perikanan juga terus menunjukkan prestasi yang menggalakkan dengan peningkatan sebanyak 0.8%. Peningkatan subsektor perikanan terutamanya disebabkan oleh peningkatan industri penangkapan ikan, khususnya aktiviti nelayan kecil-kecilan. Sementara peningkatan dalam subsektor pertanian
adalah disebabkan peningkatan pengeluaran padi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Peningkatan pada pengeluaran kayu balak dan kayu gergaji adalah penyumbang utama kepada pertumbuhan sektor perhutanan. Mengikut pendekatan perbelanjaan, penurunan pertumbuhan KDNK pada suku pertama 2022 terutamanya didorong oleh penurunan ekspor bersih, perbelanjaan kapital khususnya pelaburan swasta bagi jentera dan peralatan. Bagaimanapun, penurunan ini diimbangi oleh peningkatan perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan dan perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah masing-masing sebanyak 3.8% dan 5.5%. Laporan penuh KDNK suku pertama 2022 boleh diperoleh di laman sesawang JPES. Awang Haji Muhammad Zain bin Haji Abdul Ghaffar muncul sebagai pemenang hadiah utama dalam kempen impian Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dengan mendapat sebuah rumah baharu di atas tanah berukuran 0.1 ekar di Kampung Kilanas. Majlis penyampaian hadiah berlangsung di bangunan PGGMB di Ibu Negara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi kumpulan BIBD. Semasa majlis, 5 pemenang lain mendapat hadiah RM4,000. Kempen impian BIBD yang dilancarkan pada bulan Januari 2021 adalah sebahagian daripada usaha bank berkenaan untuk memberi penghargaan kepada pelanggannya. Negara Brunei Darussalam menduduki tempat pertama dalam ASEAN dan ke-14 di dunia bagi kesaling hubungan internet mudah alih. Unified National Network Sdn Bhd UNN dalam siaran medianya turut menjelaskan trend masa kini menunjukkan 2/3 daripada jumlah penduduk di dunia menggunakan perkhidmatan dalam talian dan aktiviti itu dijangka terus meningkat. Bagi memastikan akses yang inklusif di bawah program pembangunan luar bandar UNN, beberapa stesen pengkalan tambahan dan fiber didirikan bagi mencakupi capaian akses kawasan pedalaman. 38 lokasi pedalaman yang dirancang termasuk kawasan pedalaman di daerah Belait, Tutong dan daerah Temburong. Semua penyedia perkhidmatan telekomunikasi di bawah Darussalam Asset Sdn Bhd, kumpulan syarikat disokong oleh pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi AITI, merupakan inisiatif ke arah negara pintar sejajar dengan Pelan Indo-Ekonomi Digital 2025 dan Wawasan Brunei 2035. Bank Baiduri dianugerahkan sebagai bank terbaik di negara Brunei Darussalam semasa acara Euromoney Awards for Excellence 2022. Acara berlangsung baru-baru ini di London, United Kingdom. Menurut T. Eng Hoi, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Baiduri, anugerah berkenaan merupakan pencapaian buat pertama kali bagi bank tempatan. Tambahnya, pencapaian tersebut diperoleh melalui fokus berterusan bank untuk mencapai matlamat strategiknya. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr. Abdul Fattah Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, pengerusi bank berkenaan. Agama Islam menekankan kewajipan menepati dan menyempurnakan janji kerana ia adalah lambang kepada kejujuran, kepercayaan dan kebersihan hati seseorang. Menepati janji merupakan akhlak mulia yang dituntut dalam agama. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat yang bertajuk menepati janji akhlak mulia. Janji adalah suatu amanah yang wajib kita tunaikan dan tidak dapat kita ambil ringan dan ambil remeh. Kerana perbuatan meringan-ringankan janji apatah lagi tidak menepatinya adalah perbuatan yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, janganlah kita mudah membuat janji. Lebih-lebih lagi sekiranya janji itu dijangka sukar untuk ditepati ataupun sukar untuk dipenuhi. Ini kerana setiap perjanjian itu akan ditanya dan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Perlu dipahami bahawa janji itu adalah wajib untuk ditepati.
Manakala ucapan insya Allah itu adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika berjanji. Ini berarti ucapan insya Allah itu bukanlah sebagai satu alasan untuk tidak menyempurnakan janji yang telah dibuat. Jabatan Daerah Brunei dan Muara mengadakan majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu Mukim Kilanas. Majlis diadakan di Dewan Kemasyarakatan Mukim Kilanas. Calon tunggal iaitu Awang Mahari bin Latif berumur 51 tahun merupakan seorang pakar konsultan Gemilang Latif Associated. Majlis pengundian akan diteruskan lagi esok dari pukul 8 pagi hingga 3 petang. Orang-orang yang ingin membuat undian bolehlah menggunakan kaedah walk-in dan kertas undi atau melalui aplikasi mudah alih e-undi PMKK. Tapi kalau di RTB apa? Hari Fotografi Sedunia diraih pada setiap 19 Ogos bagi meraihkan seni, kraf, sains dan sejarah fotografi. Ia juga sebagai usaha menggalakkan jurugambar dari seluruh dunia untuk berkongsi satu foto yang merangkumi dunia mereka. Di negara Brunei Darussalam, seni fotografi bukan lagi sesuatu yang baharu, bahkan mampu dijadikan sebagai bidang yang boleh dikembang majukan dan berdaya saing melalui lebih banyak peluang pekerjaan sama di sektor kerajaan dan juga swasta. Seni fotografi juga semakin berkembang mengikut arus kemajuan dari segi pengetahuan, teknik dan alat-alat. Fotografi juga menjadi sebuah gaya hidup masyarakat terkini dengan hanya menggunakan telefon bimbit pintar. Beli-beli sekarang ni banyak yang berminat dengan kamera. Ada setengah-setengah college di Brunei yang sudah menawarkan kursus-kursus fotografi dan ia boleh dijadikan sebagai satu karya. Penglibatan para belia dalam bidang fotografi sudah dapat dilihat berdasarkan pelbagai kemahiran dan bakat dalam bidang tersebut, bahkan berjaya membina kerjaya dalam fotografi sebagai bisnes persendirian. Untuk menjadi fotografer yang profesional, kita mestilah tahu bagaimana hendak menggunakan kamera itu. Jadi dari segi komposisi, dari segi tahu menggunakan kamera dan mengenali kamera itu. Perkembangan ilmu yang bergerak pantas pada masa ini telah memaksa bagi keperluan penerbitan jurnal ilmiah dalam versi dan format yang mudah dicapai oleh penyelidik. Ke arah mencapai usaha ini, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA telah melancarkan Open Journal System OJS dalam penerbitan jurnalnya bagi mendorong peningkatan nilai jurnal ilmiah yang berimpak. Antara jurnal yang boleh dilayari Ar-Ra'iq, Journal of Halal Science and Technology, Ash-Shafi'i International Journal of Islamic Contemporary Studies dan Islamic Economic Journal (IECO). Jurnal Ar-Ra'iq merupakan jurnal rujukan akademik yang diterbitkan 2 kali pada bulan Jun dan Disember oleh Pusat Penyelidikan dan Penerbitan UNISA. Sementara IECO adalah jurnal rujukan akademik antarabangsa yang diterbitkan setiap tahun oleh Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam UNISA. Ia bertujuan untuk menerbitkan makalah yang merupakan penyelidikan substantif yang paling berimpak dan menerajui pemikiran dalam bidang ekonomi Islam. OJS UNISA boleh dilayari di laman sesawang unisa.edu.bn/journal. Gadong Uptown Weekend Fest GUWF memberi peluang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana mempamerkan bahan jualan serta produk mereka. GUWF diadakan bersebelahan pasar pelbagai barangan Gadong. 15 petak jualan disediakan bagi para peniaga mikro kecil dan sederhana dari keempat-empat daerah. Selain memberi peluang memajukan perniagaan, GUWF juga dapat mempelbagaikan lagi tempat-tempat menarik bagi kunjungan orang ramai di negara ini. Turut memeriahkan festival, pameran reptilia dan aktiviti permainan menembak. Ia dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok 21 Ogos dari pukul 3 petang hingga 10 malam.